kita berpindah kepada faedah. Faedah daripada ayat yang pertama. Saya rasa kalau nak tulis panjang, tulis ayat. Faedah yang pertama, Allah kata apa? Allah jadikan faj'al ikhwatan ma'a wujudil qital. Tengok. Wa in ta'ifatan min faqtatalu fa aslihu. Allah Ta'ala jadikan ikhwah, persaudaraan, macam adik-beradik, walaupun mereka berkelahi, walaupun mereka berperang, maka Allah Ta'ala suruh kita damaikan. Di sini falyatadabbarul mu'min, Allah Ta'ala suruh tengok orang mukmin kena tadabbur kepada ayat ini. Berbeza di antara dua kumpulan. Beza antara wal ya'lam, orang mukmin, orang beriman, walaupun dia berkelahi sama-sama dia, tapi dia ada lagi benih iman dalam hati. Benih iman dalam hati, maka kita wajib damaikan mereka. Kita mesti sayang kepada mereka walaupun kita berkelahi. Zaman kita ini berbeza kepahaman. Orang ni kumpulan ni kumpulan ni. Oh, benci juga, ya Allah. Macamlah tak ada harga kita ni. Ataupun zaman bendera-bendera ni, tukar warna bendera sudah hancur lebur habis. Baikot membaikot satu masa dulu. Sekarang ni tak sempat nak baikot dah, pakai hentam ikut dalam Facebook. Jadi kita kena damaikan. Tetapi kalau orang tu orang kafir, walaupun dia baik, kita kena bermusuh dengan mereka dalam akidah dia. Ingat, bermusuh dalam akidah. Kalau dia baik, tapi kalau dia memusuh Islam, maka wajib kita kena memusuhi mereka. Tak boleh kita berbaik dengan mereka walaupun dia dakwa dia ni kumpulan integriti, kumpulan apa, kita kata tak ada titi lah, yang pentingnya kamu itu kafir. Jadi kita kena faham, Allah Ta'ala ajar kepada kita, iaitu mana-mana orang yang beriman, walaupun kita berkelahi dengan dia, dia tetap saudara kita. Dia tetap saudara kita. Kita kena al-wala' wal-bara' mesti ada di situ. Tapi kalau orang kafir, walaupun dia baik, kita tetap putus hubungan dia dalam pegangan. Dalam pegangan tak boleh kita bertoleransi, sebab dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya dalam ayat ini. Tulis nombor 2, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar lain daripada syirik, mereka masih lagi dianggap orang yang beriman. Orang yang laku dosa besar, walaupun berbunuhan, walaupun dia buat benda maksiat, tapi masih lagi beriman, kecuali dia murtad. Dia terkeluar daripada Islam bila dia menghalalkan perbuatan itu. Tak boleh. Contohnya dia kata, awak ni apa zina-zina ni? Suka sama suka. Apa awak haram? Orang ni bila dia menghalalkan benda yang haram, maka dia jadi keluar daripada Islam. Itu lain cerita. Tapi dia tak kata halal, cuma dia buat. Maka ulama Ahlus Sunnah kata, orang ni masih lagi dalam skop orang Islam. Sebab itu dalam ayat ini Tuhan kata, wa in ta'ifataini minal mu'minina qatatalu, dua kumpulan orang beriman berbunuh-bunuhan, sedangkan dia ni berbunuh dah tu, perang. Jadi kita masih lagi dalam skop orang beriman. Jadi kita jangan mudah mengeluarkan orang itu daripada skop iman, walaupun mereka itu melakukan dosa besar. Ini bahaya. Baik, itu yang kedua. Tulis yang ketiga. Wa in ta'ifataini minal mu'minina fa aslihu, mana al-wajib al-islah, wajib, bukan sunat. Apa saja isu yang berlaku di kalangan umat Islam, menjadi kewajipan kepada kita damaikan orang, damaikan. Sebab itulah bila ada unsur-unsur nak mendamaikan antara umat Islam, kita mengatakan itu satu usaha yang baik. Tapi jangan ada kepentingan lah. Kalau ada kepentingan lain, dia nampak baik, damai, tapi ada agenda tertentu, kita mengatakan ini sukar. Maknanya, sebab itulah Allah Ta'ala suruh damai dulu. Tapi kalau ada sekumpulan yang nak menentang juga, qada atas orang tu, hapuskan puak tu, puak yang menentang. Dia tak boleh, tidak boleh dibiarkan bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat Islam. Kalau bila kita biar, dia merebak, dia makin besar,
makin berbahaya, kita mengatakan jangan dibiarkan, cepat kena bertindak. Sebagaimana Nabi SAW dia dengan ahli Quba tadi, Nabi terus pergi selesaikan masalah yang berlaku di antara mereka, Yang keempat, dia panggil fa'im baghat ihdahuma. Kalaulah satu kumpulan itu bagha tu maknanya memberontak, berlaku tidak baik. Ini dalam bab hukum syariat, dia panggil ahkamul bughah, para pemberontak. Kata di ulama fiqh, innal bugha la yabtadiruna biqitan hatta yuqatilu. Puak-puak pemberontak ni jangan terus kita perang, kita bagi dulu jalan-jalan perdamaian. Macam bila berlaku pemberontakan zaman kita ini, dia panggil demonstrasi. Jadi kerajaan hantarlah wakil, awak nak apa sebenarnya, kumpul dekat sini, mana memorandum, mana surat bantah, mari sini. Ni kita kadang-kadang tak, kita hantar dengan air, sembuh air dengan gas di mata lalu berunding tak mau. Jadi kita mula dulu dengan tu. Itu dia panggil fa'im barat. Mana borah ni sudah ada golongan yang keluar menentang pemerintah Islam, maka kerajaan mesti sekat. Ini di antara kepentingan mengambil langkah-langkah keselamatan, tidak terus kita buat satu benda yang orang panggil yang terlalu cepat. Berapa dah kita? 4 dah. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam tu bersaudara. Bila kita bersaudara, maka kita wajib keluarkan daripada hati kita sifat hasad, sifat dendam, sifat cemburu, sifat dengki. Kena buang selalu. Jadi supaya apa? Apabila kata bersaudara, kita kena berkasih sayang, kena berdamai, molek-molek berhubungan, tidak ada lagi hikdun, adawatun wal baghdha. Jadi kalau kita kata macam kita ini adik-adik saya, bila adik-adik saya, kita kena sayang, kita kena tolong, kita kena bantu. Allah Ta'ala innamal mu'minu ikhwatun, umat Islam semua bersaudara. Jadi kenapa kita nak berkelahi pula? Ni tidak dengan orang Islam kasar sangat, dengan orang kafir member-member. Lari dia punya peraturan. Tamaklah kita para jemaah sekalian, 5 faedah yang sangat ringkas dalam kitab saya ni. Faedah saja ada berapa? Dia kumpul di sini ada 29 faedah. Allahu akbar. Cukuplah kita ambil 5. Allah Ta'ala sebut fa aslihu bainahuma bil adli. Pendamai kena adil. Saya pendamai tapi cenderung pada satu kumpulan. Nak jadi pendamai duduk tengah-tengah betul. Ni ada setengah pendamai tapi duduk orang panggil memihak. Tidak memihak. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-11, dalam ayat yang panjang tentang kehidupan, iaitu ya ayyuhallazina amanu yang keempat, insya-Allah dalam siri yang akan datang.